Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua pada pagi ini tuan-tuan? Ya, saya doakan semuanya dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita secara online ini tuan-tuan diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi kepada kita tuan-tuan ya di hadapan Allah nanti bahawa kita pernah berusaha ya untuk memahami kalam Allah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan telefon kita, laptop kita ya, dinding-dinding yang berada di sekeliling tuan-tuan ya, lantai yang kita pijak ataupun kursi yang kita duduk itu tuan-tuan ya, pen yang kita pegang itu tuan-tuan ya, buku yang kita catat itu, mudah-mudahan semuanya akan menjadi saksi kepada kita bahawa kita sedang melakukan satu kebaikan, satu usaha untuk memahami Al-Quran insya-Allah. Sebab apa saja yang berkait dengan Al-Quran, pastinya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat mulia tuan-tuan ya. Okey, baik tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, pada pagi ini kita akan teruskan pada ayat yang ke-17. Ya, cuba tengok pada ayat yang ke-17 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan masih ingat ayat yang ke-17 ini kita dah bagi tahu pada minggu lepas ayatnya panjang tuan-tuan ya. Dan kita dah cadang pada tuan-tuan untuk potong ayat ini kepada dua bahagian ya. Bahagian yang pertama kita dah bahaskan pada minggu lepas, iaitu bermula daripada innama sampailah perkataan la yamlikuna lakum rizqa. Yang tu pada minggu lepas. Betul tuan-tuan? Baik. Pada minggu ini kita akan sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita akan selesaikan ayat ini, iaitu bermula daripada mana? Bermula selepas perkataan rizqan tuan-tuan, iaitu fabtaghu indallah. Sampai mana tuan-tuan? Sampai habis pada pagi ini. Harap-harap tuan-tuan masih ingat ya. Jadi pada pagi ini kita akan bahaskan ayat yang ke-17, bahagian yang kedua, bermula daripada fabtaghu sampailah ilaihi turja'un ya. Baik. Jadi untuk memudahkan perbahasan kita, yang pertama kita akan baca dulu ayat ini sama-sama, bermula daripada awal ayat sampai penghujung ayat. Kemudian saya akan ulang terjemahan harfiah secara sepintas lalu ataupun secara cepat apa yang kita dah bagi pada minggu lepas. Kemudian barulah kita akan sambung apa yang perlu dibincangkan pada minggu ini ya. Harap-harap tuan-tuan faham insya-Allah. Okey, saya baca, tuan-tuan baca dekat rumah sama-sama tuan-tuan ya. Saya baca, tuan-tuan baca dekat dekat baca rumah. Baca dengan bacaan yang paling sedap yang tuan-tuan boleh baca ya. Okey, saya baca, tuan-tuan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana
wa takhluquna ifka. Tarik nafas panjang tuan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la. Wakaf dekat la tuan. Baik. Sambung balik dekat la. La yamlikuna lakum rizqa. Sambung lagi. Fabtaghu indallahi rizqa. Kena lepak tuan-tuan sebab dia qalqalah Okey, seterusnya. Wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Baik, itu ayat yang kita akan bahaskan pada pagi ini. Jadi seperti mana yang tuan-tuan baca, ayat kita panjanglah pada pagi ini. Cuma kita dah bagi tahu ayat ini sudah dipotong kepada dua bahagian. Jadi bahagian yang pertama kita akan pecah-pecahkan dahulu. Saya akan pergi secara sepintas lalu sebab kita dah dapatkan terjemahannya pada minggu lepas kan. Jadi tuan-tuan perhati saja. Saya akan baca, tuan-tuan perhati supaya tuan-tuan boleh fokus balik apa yang nak dibincangkan dalam ayat ini Baik. Yang pertama kalimah inna inna sebab innama tu dua patah perkataan. Yang pertama inna terjemahannya sesungguhnya. Yang kedua ialah kalimah ma terjemahannya ialah tidak lain. Kita dah perbetulkan pada minggu lepas Ma terjemahannya ialah tidak lain. Saya dah minta tuan-tuan perbetulkan pada minggu lepas. Kemudian kalimah ta'buduna kamu sembah. Kemudian ialah kalimah min dari. Kemudian kalimah duni selain. Kalimah yang seterusnya Allahi Allah. Yang seterusnya ialah kalimah ausanan. Iaitu terjemahannya berhala-berhala. Seterusnya ialah kalimah wa, terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa ialah kalimah takhluquna, kamu menciptakan. Kalimah selepas takhluquna ialah kalimah ifka, terjemahannya ialah kebohongan. Seterusnya inna, sesungguhnya. Seterusnya allazina, orang-orang yang. Kemudian ta'buduna sudah diulang, terjemahannya kamu sembah. Seterusnya ialah min, dari, selalu jumpa. Seterusnya duni, selain, sudah diulang. Seterusnya kalimah Allahi Allah. Seterusnya kalimah la, terjemahannya tidak. Seterusnya ialah kalimah yamlikuna, mereka mampu memberi. Kemudian kalimah la, sebab lakum tu ada dua kalimah. Yang pertama la, kepada. Yang kedua ialah kum, kamu. Kemudian kalimah rizqa, rizki. Okey, sekarang tuan-tuan. Jadi itu yang kita dah bagi pada minggu lepas. Saya rasa tuan-tuan dah dapat semua kan. Baik. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Masuk pada bahagian yang kedua. Kalimah yang pertama kalimah yang pertama ialah kalimah fa, tuan-tuan Fa, tuan-tuan Sebab fa bertaru tu ada dua kalimah. Yang pertama ialah fa, terjemahannya ialah maka. Kalimah yang seterusnya selepas fa, kalimah apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak sebut macam mana? Kalau tuan-tuan perhati, selepas kalimah fa tersebut dimulai dengan hamzah wasal. Betul tuan-tuan? Dan kita dah bagi kaedah pada tuan-tuan macam mana nak baca hamzah wasal yang berada di permulaan kalimah. Jadi tuan-tuan nak baca macam mana tuan-tuan? Cuba sebut di ruangan komen. Saya nak tengok tuan-tuan komen tuan-tuan Yang pertama ialah kalimah fa. Semua tahu terjemahannya maka. Kalimah yang kedua ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak sebut macam mana ni tuan-tuan Ini tuan-tuan nak sebut macam mana ni tuan? Nak baca U ke, nak baca A ke, nak baca I ni tuan-tuan. Kita dah bagi kaedah pada tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan ingat ke tidak apa yang saya dah ajarkan pada tuan-tuan.
Okey, pasal lampu sekejap tuan-tuan supaya lebih terang tuan-tuan ya. Tapi nampak macam sama je ya. Okey, tuan-tuan nak baca macam mana ni tuan? I ke, A ke, U ke? Nak baca macam mana tuan-tuan? Ya? Kita ikut huruf yang ketiga kan? Bukan ikut huruf yang ketiga. Lihat huruf yang ketiga. Kak Zainab. Lihat huruf yang ketiga. Jangan ikut baris huruf yang ketiga. Sebab ada waktu dia tak sama kan? Okey, jadi bacaannya ialah ibtagu. Mesti sebut dengan baris bawah ya. Ini kita letak sebagai isyarat untuk bacaan saja ya. Sebab baris ini tidak ada sebenarnya ya. Untuk hamzah wasal dalam bahasa Arab tuan-tuan, alif hamzah wasal itu tidak akan ada baris. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hamzah wasal ketika mana dia sambung seolah-olah alif ni tak ada. Ketika mana nak mula sahaja barulah akan ada baris untuk alif tuan-tuan ya. Caranya ialah kita lihat huruf yang ketiga. Mana huruf yang ketiga? Ta. Ta baris apa? Ta berbaris atas. Jadi kalau berbaris atas, maka kita baca dengan baris bawah. Kalau ta itu berbaris depan, maka baca baris depan. Kalau ta itu baca baris bawah, pun mesti baca baris bawah. Jadi kita dah bagi tahu tuan-tuan, hamzah wasal yang berada di depan itu ada 3 keadaan ya. Dia bergantung kepada huruf yang ketiga. Jadi jangan kata ikut huruf yang ketiga. Kalau ikut huruf yang ketiga, maka tuan-tuan kena baca abtaru. Abtaru salah. Tak boleh baca ya. Okey, sekarang. Apa terjemahan ibtaru? Terjemahannya ialah carilah oleh kamu. Carilah oleh kamu. Tambah perkataan oleh tuan-tuan. Sebab dia adalah kalimah fi'il amar ya. Baik. Seterusnya, kalimah selepas ibtaru ialah kalimah inda. Tuan-tuan mudah sebut, terjemahannya ialah di sisi. Kalimah selepas inda ialah kalimah Allahi Allah. Kalimah selepas Allahi, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah ar-rizqa. Ar-rizqa terjemahan rizki ya. Baik, sekarang cuba perhati tuan-tuan. Ya. Kalimah Allah tuan-tuan. Kalimah Allah dan juga kalimah ar-rizqa tuan-tuan. Ya, cuba perhati. Yang tu pun dipanggil hamzah wasal. Ya, yang tu pun dipanggil hamzah wasal. Tapi tuan-tuan, alif tersebut tuan-tuan kena baca baris apa? Terus mula dengan bacaan baris atas, ya. Sebab saya pernah pesan pada tuan-tuan alif lam qamariyah, ya. Alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Ya, syamsiyah tuan-tuan. Ya. Maka mesti dimulai dengan baris atas. Ya. Dia tak pakai kaedah yang dipakai untuk kalimah ibtaru tadi. Kalau ibtaru ni dia kalimah fi'il ni tuan. Ya. Maka kaedahnya ialah kita lihat huruf yang ketiga. Ya. Adapun alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah, maka dia terus dimulai dengan baris atas. Ya. Harap-harap tuan-tuan masih ingat ya. Okey, baik. Seterusnya. Kalimah selepas ar-rizqa ialah kalimah wa, ya. Terjemahan yang popularnya ialah dan. Sebab wa'buduhu tu ada 3 patah perkataan. Yang pertama wa, ya. Terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa pula tuan-tuan. Sekali lagi dimulai dengan hamzah wasal. Ya. Dimulai dengan hamzah wasal. Kali ini tuan-tuan nak baca macam mana? A'budu ke, u'budu ke, i'budu tuan. Cuba tulis tuan. Okey, cuba. Okey, cuba tuan-tuan. A'budu ke, u'budu ke, i'budu. Sila tuan-tuan. Hari ni kita ada banyak hamzah wasal hari ni ya. Sebab sebelum ni ramai tanya kan. Contohnya apa Ustaz? Ya. Jadi contohnya kita boleh jawab juga hari ni kan. Baik, sekarang kita nak praktik tuan. Tak ada, kita nak gunakan apa yang kita belajar ya. Sekarang kalimah alif ain ba da waw alif ni. Tuan-tuan nak baca a'budu ke, u'budu ke, i'budu ni. Baca macam mana tuan-tuan? Ya. Ahsantum ya. Kali ini tuan-tuan mesti baca dengan baris depan pula. Tak boleh baca dengan baris bawah. Ya.
Sebab apa kali ini kena baca baris depan? Sebab huruf yang ketiganya berbaris depan. Sebab kita dah belajar tuan-tuan, ya. Kalau baris atas, baris bawah, baris bawah. Kalau baris depan saja, maka baris depan. Boleh tuan-tuan? Ya. Jadi kita ada 3 keadaan saja. Sama ada tuan-tuan huruf yang ketiga itu berbaris depan, maka bacaannya U. Kalau huruf yang ketiganya baris atas ataupun baris bawah, maka kena baca I, tuan-tuan, ya. Okey, dah selesai. Ahsantum. Okey, seterusnya kalimah selepas u'budu. Perhatikan helaian Al-Quran kita. Ini adalah sampingan saja, tuan-tuan, ya. Yang penting ialah terjemahannya. U'budu terjemahannya ialah sembahlah oleh kamu. Tambah perkataan oleh, tuan-tuan. Tambah perkataan oleh. Sebab dia juga adalah kalimah fi'il amar. Perbuatan yang menyuruh, ya. Kalimah selepas u'budu ialah kalimah hu, ya. Hu tu ada makna, tuan-tuan. Terjemahannya nya. Kalimah yang seterusnya ialah kalimah wa lagi. Sebab washkuru tu ada 2 patah perkataan. Yang pertama wa, terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa sekali lagi ada hamzah wasal, tuan-tuan. Sebut lagi. Ya. Okey, cuba sebut, tuan-tuan. Kali ni nak sebut macam mana pula, tuan-tuan? Ashkuru ke, ushkuru ke, ya, ishkuru ke, macam mana, tuan-tuan? Ya. Sila. Ahlan wa sahlan ke Rusiah, ya. Baru bersama dengan kita pada pagi ni. Ahlan wa sahlan. Ya. Okey, sila. Kalimah alif, shim, kaf, ra, waw, alif ni. Tuan-tuan nak baca ashkuru ke, ushkuru ke, ishkuru ke, tuan-tuan nak baca macam mana? Kaedahnya dah ada. Gunakan saja, praktikkan saja supaya betul-betul pandai, tuan-tuan. Ya, kali ni tuan-tuan nak baca macam mana, tuan-tuan? Ya. Kali ni nak baca macam mana? Ya. Okey, ahsantum. Dia sama macam u'budu. Sama macam apa, tuan-tuan? Sama macam u'budu. Sebab huruf yang ketiga berbaris depan. Ushkuru pun huruf yang ketiga berbaris depan. Maka kena baca baris depan. Ushkuru. Ya, ushkuru. Ahsantum. Jadi apa terjemahan ushkuru? Bersyukurlah oleh kamu. Tambah perkataan oleh juga. Jadi ibtagu, u'budu, ushkuru ni, tuan-tuan. 3 kalimah yang berada dekat depan ni, tuan-tuan. Semuanya adalah fi'il amar. Fi'il amar ni dalam terjemahan saya mesti ada terjemahan oleh. Mesti letak terjemahan apa? Mesti letak terjemahan oleh. Okey, seterusnya. Kalimah selepas ushkuru ialah kalimah la, ya, la. Sebab lahu tu 2 patah perkataan, tuan-tuan. Yang pertama la, terjemahannya ialah kepada. Kalimah yang kedua ialah hu, terjemahannya nya, ya. Kalimah yang seterusnya ialah ilah. Jangan sebut ilai, salah, ya. Ilah saja. Dia sebutan sepatahnya ilah, ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam diagram, tuan-tuan, ya. Dalam kolom haraf. Tengok kat diagram kita, pergi dekat kolom haraf tu ada perkataan ilah, kan? Kita sebut ilah, itu sebutan asalnya. Terjemahannya kepada. Kemudian kalau dia melekat dengan kalimah yang lain, barulah kita akan sebut ilai. Ilai, ya. Baik. Kalimah selepas ilah ialah kalimah hi, terjemahannya nya. Dan kalimah yang terakhir pada pagi ini ialah turja'una, iaitu kamu akan dikembalikan. Kamu akan dikembalikan. Ya, jadi hari ni masa kita ambil banyak sikit, tuan-tuan, ya. Sebab kita nak fokus pada hamzah wasal tadi, kan. Ya, walaupun lambat, paling-paling kurang tuan-tuan nampak, tuan-tuan faham. Okey, sekarang dengar betul-betul, tuan-tuan. Lihat keseluruhan ayat, ya. Tengok betul-betul, ya, perhati keseluruhan ayat, ya. Jangan tertipu dengan tempat yang saya berhenti. Tengok betul-betul, fokus betul-betul, agak-agak ayat kita ni ada berapa cerita, kan? Baik. Saya mula daripada awal, tuan-tuan. Innama ta'buduna min dunillah. Ya, innama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah.
awthana, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu yang menciptakan kebohongan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sekali lagi, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki, ya. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu di sisi siapa? Di sisi Allah. Wa'buduh, dan sembahlah kamu kepada Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, kerana hanya kepadanya sahaja kamu akan dikembalikan. Saya akan ulang sekali lagi. Baik. Kak Rusiah kata tulisan Quran hitam. Ya. Saya rasa ada masalah pada kualiti video. Kak Rusiah, saya rasa Kak Rusiah online melalui laptop, ya. Cuba adjust kualiti video, ya. Cuba adjust kualiti video, ya. Saya ulang sekali lagi, tuan. Saya ulang daripada awal. Dengar betul-betul. Innama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah, ya, tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah, awthana, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu yang menciptakan kebohongan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Fabtaru indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu di sisi Allah. Wa'buduh, dan sembahlah Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Ilaihi turja'un, kerana hanya kepadanya sahaja kamu akan dikembalikan. Ya, baik. Saya rasa jelas, tuan-tuan. Ya. Jadi hari ini, tuan-tuan, ada satu perkara yang saya nak cuba highlightkan dekat sini, tuan-tuan. Ya. Cuba tengok kalimah rizqa dalam ayat kita. Ya. Cuba lihat kalimah rizqa dalam ayat kita. Cuba lihat kalimah rizqa dalam ayat kita. Kalau tuan-tuan perhati dalam ayat kita ada perkataan rizqa, disebut 2 kali dalam ayat kita, tuan-tuan. Ya. Yang pertama Allah sebut la yamlikuna lakum rizqa. Yang pertama rizqan. Ya. Yang kedua Allah sebut apa lagi? Fabtaghu indallahi ar-rizqa. Fokus pada kalimah ar-rizqa, tuan. Saya nak tuan-tuan fokus pada kalimah ar-rizqa, ya. Dengar betul-betul. Apa faedahnya, tuan-tuan, ya? Dengar betul-betul, ya. Ini cara kita nak faham dari segi sudut bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan perhati pada rizqan yang pertama, dia tak ada alif lam. Ya, dia tidak ada alif lam. Betul tidak, tuan-tuan? Adapun rizqa yang kedua, tuan-tuan, ada alif lam. Betul? Ada alif lam, ya. Jadi dalam bahasa Arab ini, tuan-tuan, ada alif lam ataupun tidak ada alif lam itu sudah memberi satu makna yang cukup besar, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, kita tak boleh sesuka hati tambah alif lam ataupun sesuka hati buang alif lam. Walaupun dua-dua maknanya rezeki, ya. Rizqan yang pertama ialah rezeki, rizqan yang kedua pun adalah rezeki. Dua-dua makna rezeki, tapi ada makna yang lebih mendalam yang tuan-tuan perlu tahu. Okey, sekarang tengok apa makna yang lebih mendalam itu, ya. Okey, dengar betul-betul. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ya, dalam bahasa Arab, mana-mana kalimah yang ada alif lam, kebiasaannya dia menunjukkan makna yang tertentu sahaja, tuan-tuan. Ya, tertentu sahaja, ya. Bermakna apabila jumpa kalimah yang ada alif lam, biasanya dia ada maksud yang tersendiri, tuan-tuan, ya. Bukannya semua rezeki, ada rezeki yang tertentu yang Allah minta kita cari, tuan-tuan, ya. Itu maksudnya, ya. Dan mana-mana kalimah yang tak ada alif lam, maka makna itu adalah makna yang umum, tuan-tuan. Bukan makna yang tertentu, makna yang umum, tuan-tuan, ya. Jadi alif lam tak ada alif lam ini maksudnya spesifik ataupun umum ataupun tidak umum, tuan-tuan, ya.
Ataupun kita panggil dia spesifik, ya. Ataupun tertentu. Okey, sekarang dengar betul, ya. Umum dari segi mana, spesifik daripada mana? Okey, tengok tuan-tuan. Ayat yang pertama, Allah nak menafikan. Allah nak menafikan, ya. Tuan-tuan tengok dalam ayat kita. Tengok dalam ayat kita, ya. Innalladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu, berhala-berhala tu kan, ya. La yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak mampu memberikan kepada kamu rizki. Rizki yang pertama maksudnya, tuan-tuan, Allah nak menafikan apa saja rizki, tuan-tuan. Sebab itulah saya pernah terjemahkan pada minggu lepas, tuan-tuan. Hatta setitik air pun, tuan-tuan. Apa saja rizki, tuan-tuan. Hatta setitik air pun, tuan-tuan. Ya? Berhala itu tidak mampu memberikan kepada kita. Nampak, tuan-tuan? Nak bagi tahu betapa tak ada faedah langsung, tuan-tuan. Ya? Kamu sembah Allah, kamu sembah patung berhala tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Apa saja rezeki, tuan-tuan. Ya, rezeki, ya. Apa saja rezeki. Kita nak kata rezeki apa? Rezeki duit ke, rezeki apa ke? Mereka tak mampu, tuan-tuan. Ya. Hatta kan ulama kata, walaupun setitik air, ketika mana kita tersangat-sangat dahaga, kita nampak setitik air ketika itu, tuan-tuan. Setitik air itu pun berhala tersebut tak mampu nak berikan kepada kita. Nampak, tuan-tuan? Jadi sebab itulah kalimah yang pertama ini Allah tak letak alif lam. Sebab Allah nak menafikan. Ya, Allah nak menafikan kepada kita. Ya, Allah nak menafikan kepada kita bahawa tidak ada sebarang rezeki yang mampu diberikan oleh berhala tersebut. Itu perkara yang pertama. Okey, sekarang yang kedua pula, tuan. Ya. Allah kata apa pula seterusnya, tuan? Fabtagu indallahir rizqa. Maka carilah kamu di sisi Allah itu rizki. Ya. Rizki yang kedua yang disebut dalam ayat kita ada alif lam. Ya, ada alif lam, ya. Bermakna ada rizki yang tertentu yang Allah minta dengan kita untuk cari, tuan. Apa rizki yang tertentu, tuan? Rizki yang tertentu dekat sini ialah rizki yang halal sahaja. Ya. Rizki yang halal saja. Allah tak kata fabtaru indallahi rizqan seperti mana kalimah yang pertama. Tapi Allah sebut yang kedua, fabtaru indallahi ar-rizqa. Nampak, tuan? Ya? Sebab Allah nak minta kita cari rizki yang mana? Rizki yang halal saja. Boleh, tuan? Andai kata, tuan, andai kata, ya. Ketika mana Allah tak sebut pun alif lam pada rizki yang kedua, maka waktu itu, tuan, ya, tuan-tuan boleh cari rizki yang halal, boleh cari rizki yang haram, boleh cari semua. Dekat mana dalil kita? Yang ni, fabtagu indallahi rizqa. Sebab rizki itu adalah kalimah yang umum. Bermakna apa saja rizki yang kita cari, maka dibolehkan oleh Allah. Sekiranya tak ada alif lam. Tapi dalam ayat kita ada tak alif lam? Ada, tuan-tuan. Ya? Sebab itulah ulama kata, kita nak cari rizki, hanyalah cari rizki yang halal sahaja. Mana buktinya? Ayat ini, tuan. Fabtaru indallahi rizqa. Tak ada pun kalimah halal dekat situ. Halal itu diambil daripada perkataan alif lam yang berada pada kalimah ar-rizqa. Sebab rizqa itu adalah rizki yang tertentu sahaja, iaitu rizki yang halal. Nampak ke tidak, tuan? Ya? Beza ada alif lam dengan tak ada alif lam sahaja sudah memberi beberapa maksud dan juga memberi beberapa hukum dekat situ, tuan-tuan. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ini je yang saya nak tekan dulu. Supaya tuan-tuan faham, ya. Macam mana kita nak manfaatkan bahasa Arab untuk faham ayat Al-Quran, ya. Jadi saya pernah bagi tahu, ya. Seingat saya pernah bagi tahu. Kalimah yang ada alif lam ini, dia memberikan makna yang tertentu, ya. Bukan makna yang umum, ya. Dan mana-mana kalimah, ya, yang tidak ada alif lam, maka kebiasaannya maknanya itu memberi makna yang umum, tuan-tuan. Ya, sebab itulah, tuan-tuan, dalam ayat kita ini, kenapa rizqan yang pertama tak ada alif lam? Kenapa ar-rizqa yang kedua ada alif lam? Bukan saja-saja Allah letak, tuan-tuan, ya. Sebab Allah nak menunjukkan kepada kita, yang pertama Allah nak nafikan bahawa apa saja rezeki memang tak mampu nak bagi, ya.
Adapun rezeki yang kedua hanyalah rezeki yang halal, kita ambil daripada alif lam yang ada pada pangkal kalimah ar-rizqah. Baik, alhamdulillah semua jelas ya. Okey, selesai. Itu perkara yang pertama yang saya nak cuba sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan jelas ya. Kita tahu dekat mana perlu kita lihat tuan-tuan ya. Jadi sesuatu hukum itu dia tidak semestinya disebut dengan jelas dalam ayat Al-Quran. Contoh dia kata haram. Tak ada tuan-tuan ya. Kadang-kadang diambil daripada kalimah-kalimah macam tu saja. Sebab alif lam ya. Sebab itulah tuan-tuan ulama itu berkhilaf ya. Sebab benda ini bergantung kepada kefahaman seseorang ya. Okey, seterusnya.